yang telah menyentuh sedikit sebanyak berhubung kait dengan perpaduan nasional dan juga integrasi nasional. Yang berhormat Marang dan yang berhormat Mas Gading menyarankan agar kerajaan mengambil langkah untuk mempereratkan dan memperkukuhkan perpaduan antara rakyat Semenanjung, Sabah, dan Sarawak. Secara ringkas, Tuan Yang Speaker, saya ingin menjawab soalan ini dalam 3 bahagian secara ringkas saja. Saya akan menguraikan program-program yang telah dijalankan pada masa dulu dan kini, apa kesan dia, dan seterusnya program-program yang kami rancang, yang kami pikir untuk memantapkan lagi perpaduan di antara rakyat Semenanjung dan rakyat Sabah dan Sarawak. Tuan Yang Dipertua, program-program yang dirancang adalah bertujuan untuk menghayati semula sejarah pencapaian 50 tahun lalu dan bagaimana dapat memperkasahkan hubungan antara etnik kakal stabil dan kukuh dalam proses merealisasikan wawasan 2020. Sehubungan dengan itu, usaha-usaha untuk meningkatkan perpaduan dan integrasi di kalangan rakyat berbagai kaum dan latar belakang terutama rakyat Semenanjung yang terpisah jauh dari Sabah, Sarawak, dan wilayah Persekutuan Labuan adalah melalui pelaksanaan program-program integrasi yang dijalankan di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Pelaksanaan program integrasi telah membukti keberkesanannya dalam memupuk keharmonian dan memperkukuhkan perpaduan di kalangan masyarakat berbagai kaum di negara ini. Antara program yang dijalankan untuk mengeratkan hubungan tersebut adalah seperti berikut. Lawatan integrasi pemimpin masyarakat. Ini melibatkan ketua kaum, ketua masyarakat, persatuan bukan kerajaan atau NGO, media, belia-belia, rukun tetangga, dan badan JKK, sempena perayaan-perayaan utama kaum, Hari Kebesaran Negara, dan peresmian pembukaan parlimen. Setakat Oktober tahun ini sebanyak 50 program telah diadakan. Keduanya program integrasi community, Semenanjung, Sabah, dan Sarawak yang diadakan 4 kali setahun. Contohnya, lawatan integrasi sempena Hari Kebangsaan, lawatan integrasi sempena Pesta Kaamatan. Berikutlah, lawatan integrasi sempena Hari Gawai, dan lawatan integrasi sempena Keputusan yang di-Pertuan Agong. Kemudian, program titian padu untuk memberi pendadahan tentang budaya dan adat resam masyarakat kepada para pelajar cemalang dari Sabah dan Sarawak dan sebaliknya. Kemudian, program titian integrasi pelajar Institut Pengajian Tinggi atau IPT yang melibatkan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong community. Contohnya, baru-baru ini Tuan Speaker, seramai 92 pelajar UITM telah menjalankan kerja-kerja community bersama keluarga angkat dari masyarakat India. Berikutnya program orientasi pegawai Persekutuan Perkhidmatan Awam yang berkhidmat di Semenanjung, Sabah, dan Sarawak sebanyak 4 kali setahun. Berhubung kait dengan ini, ada satu kajian telah dijalankan oleh Institut Tadbiran Awan Negara atau Intan. Kajian ini menunjukkan bahwa 92% responden berpendapat program ini begitu berjaya dan berkesan dalam pengukuhan integrasi nasional.
Program yang lain ialah Kem Integrasi Belia. Ini melibatkan belia berbilang kaum dalam memahami budaya, berbagai kaum dan adat rasam mereka. Berikutnya program ini diadakan sekali dalam setahun. Pengalaman menyertai program yang merentasi sempadan etnik dan budaya dalam meningkatkan interaksi sosial, memupuk semangat toleransi dan kekitaan, mengikis sikap prejudis, mengurangkan tanggapan negatif, mengukuhkan kepercayaan serta hormat menghormati antara masyarakat berbilang kaum dan budaya. Oleh itu, prinsip penerimaan di kalangan rakyat berbagai kaum dapat diterapkan di mana rakyat akan lebih menerima perbezaan antara satu sama lain sebagai rakan setia dan menerima peruntukan-peruntukan penting dalam perlembagaan Malaysia dan mengamalkan rukun negara. Tuan Yang Dipertua, selain dari program yang dijalankan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, pelbagai agensi kerajaan yang lain turut mengadakan program rasmi masing-masing seperti mesyuarat, persidangan, bengkel, program berkaitan dengan sukan, sambutan perayaan dan sebagainya yang secara tidak langsung boleh meningkatkan interaksi dan mengeratkan perhubungan masyarakat kedua-dua wilayah ini. Selain daripada program-program integrasi yang dijalankan oleh JEPNIN, peranan yang dimainkan oleh Kementerian Pendidikan amat penting sekali dalam menerapkan nilai-nilai budaya masyarakat Sabah dan Sarawak melalui institusi pengajian tinggi dalam awam dan swasta yang ditempatkan di sana. Pelajar-pelajar daripada Semenanjung yang belajar di institusi-institusi seperti UNIMAS, UMS, UITM ataupun institut perguruan dapat menghayati nilai-nilai budaya etnik di Semenanjung untuk diramalkan dan pergaulan mereka sebagai nilai budaya murni masyarakat Malaysia. Begitu juga dengan guru-guru yang bertugas di Sabah dan Sarawak. Mereka juga merupakan ejen perubahan ke arah proses penerimaan dan penghayatan budaya masyarakat, serta menjadi pemangkin ke arah memperkukuhkan progres integrasi nasional di kalangan generasi muda hari ini. Pengorbanan kaum pendidik kita harus disanjungi, dan saya dengan ikhlas mengucapkan ribuan terima kasih serta meminta kaum pendidik ini untuk terus berfungsi sebagai pemangkin utama perpaduan kaum di negara ini, terutamanya apabila mereka bertugas di pendalaman Sabah dan Sarawak. Kerana generasi muda lah yang dididik hari ini adalah pewaris negara pada masa depan. Tuan Yang Dipertua, pihak swasta juga terus menerus menyokong usaha-usaha ini dengan memperkenalkan perkhidmatan pengangkutan tambang murah bagi membolehkan penduduk kedua-dua wilayah berkunjung di antara satu dengan lain. AirAsia, Malindo dan Firefly contoh dia menyediakan hubungan udara yang terbaik di antara Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah dengan kadar tambang murah. Jelas sikit. Boleh kasih habis sikit lagi. Okey, boleh. Program integrasi satu Malaysia bersama AirAsia umpama sebuah jambatan yang menyatu padukan masyarakat Sabah dan Sarawak dengan masyarakat di Semenanjung. Lanjutan daripada program-program yang dijalankan oleh JEPNIN dan lain-lain kementerian, termasuk pihak swasta, maka ia telah mendorong penduduk-penduduk di Sabah dan Sarawak bekerja di pelbagai sektor industri di negeri-negeri Semenanjung dan sebaliknya. Masyarakat daripada Sabah dan Sarawak, terutamanya dari kawasan pendalaman, kedua-dua negeri ini
lebih cenderung untuk mencari pekerjaan di Semenanjung. Ya, yang berhormat. Terima kasih Tan Sri Speaker Yang Berhormat Menteri atas penjelasan yang dibuat seperti tadi. Isu perpaduan di kalangan rakyat ini isu besar. Apatah lagi hari ini kalau kita lihat pelbagai perkara yang timbul, yang berlaku, kalau kita tak tangani ianya dengan baik, kita bimbang, ia boleh mencetus satu keadaan dan suasana yang boleh mengganggu gugat keharmonian rakyat dalam negara ini. Sebab itu saya fikir tumpuan kerajaan mesti benar-benar diberi dalam isu ini. Saya dengar tadi soal program pendekatan yang dibuat oleh jabatan sendiri ataupun dengan kementerian-kementerian lain. Memang berlaku, memang buat. Cuma yang Muhammad, kalau kita lihat realitinya di bawah misalnya, kalau program-program yang dibuat oleh jabatan perpaduan misalnya, dari segi kehadirannya masih lagi di kalangan yang berumur. Generasi baru, generasi muda yang perlu kita beri tumpuan nampaknya makin kurang dan kadang-kadang tidak ada langsung. Sebab itu, apakah yang kerajaan nak buat dalam beri tumpuan kepada generasi baru ini? Pada saya, dari segi program mesti berubah, mesti menepati cita rasa dan kehendak generasi muda ini. Jika tidak, program kita hanya 10 kali buat pun tetap kepada golongan dan kelompok yang sama, tapi kumpulan sasaran ini tak akan kita dapat dekati mereka. Itu satu. Yang keduanya, saya tengok dari segi jabatan perpaduan ni, di bawah lah, di daerah ni, kena perbaiki ya Muhammad. Tambahlah keanggotaan dia. Tambahlah bajet dia. Berilah keupayaan yang baik pada mereka ni. Janganlah nak buat program pun kena minta ke wakil rakyat bersebuti kalau nak buat disebuti. Betul ya Muhammad? Dia minta pada kita duit tak ada ya Muhammad. Nak buat program, saya tahulah, saya yang Muhammad pun mesti tahu punya. Duit pun tak cukup. Program penting, tapi wang tak ada. Sebab itu saya minta Yang Berhormat yang jaga bahagian ini minta kepada kerajaan Menteri Keuangan bagi duit banyak. Dan saya sokong, saya rasa ramai sokong supaya perbanyakkan aktiviti. Memang ada lawatan integrasi, tapi berapa orang Yang Berhormat? Berapa orang yang boleh ikuti lawatan ini? Siapa kumpulan sasaran? Jadi saya harap tumpuan mesti diberi untuk memperkasakan jabatan kita di daerah, di negeri, tambahkan keanggotaan dan sebagainya. Dan yang lain daripada itu, saya cuma nak tahu apakah ada perubahan dari segi program dan pendekatan kita. Saya fikir mesti berubah. Mesti ada pendekatan baru kerana rakyat sudah berubah, cita rasanya sudah berubah, generasi mudanya sudah berbeza kehendak cita rasa. Kalau kita masih lagi style lama, buat program integrasi nasional, melawat, datang ke parlimen, pergi tengok itu dan ini, Yang Berhormat, tak berubah daripada dulu Yang Berhormat, kita nanti akan jadi hanya kelompok tertentu yang beri minat, tapi orang muda terus jauh daripada kita. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Pertama saya ingin mengatakan di sini bahwa saya setuju sebenarnya kalau soal perpaduan ini tidak dapat diatasi, tidak dapat ditangani, maka ia akan menjadi masalah besar. Keduanya berkaitan dengan peruntukan itu. Sebenarnya sekarang ini kami telah menjalankan satu kajian untuk memperkasahkan lagi rukun tetangga. Jadi daripada di situ itu kami akan memberi asas-asas tertentu. Asas kami untuk mendapat keuangan daripada kerajaan. Saya setuju selama ini mungkin perhatian yang sepenuhnya yang betul-betul dirasai oleh akar umbi, oleh anak-anak kita berkaitan dengan perpaduan. Semangnya mungkin tidak diberi perhatian dengan sepenuhnya. Tapi percayalah, di atas kepimpinan yang amat berhormat ini, Perdana Menteri kita, ia selalu berkatakan berkaitan dengan kepentingan perpaduan. Jadi kita akan memberi tumpuan, mencari jalan, apa lagi yang paling baik bagi kita untuk membuat
seperti mana yang dihuraikan oleh yang berhormat. Berkaitan dengan penglibatan generasi yang budak-budak lagi. Sebenarnya yang berhormat, bagi kita untuk memberi kesadaran kepada orang-orang muda ini, kanak-kanak ini berkaitan dengan betapa pentingnya perpaduan dan integrasi nasional. JEPNIN telah menubuhkan beberapa tabikah, beberapa sekolah tabikah untuk mendidik kanak-kanak ini dengan memberi kesadaran kepada mereka berkaitan dengan perpaduan dan integrasi nasional. Selain daripada itu, kerajaan ada kala berukun negara sebanyak 5.811 di seluruh negara. Dan sekretariat negara merupakan 136 dan tadika perpaduan yang saya cakapkan tadi itu ialah 1.781 di seluruh negara. Dan ini akan bertambah dari masa ke masa. Menteri Muhammad Tan Sri Speaker. Ya, okey. Terima kasih. Saja. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Speaker. Tabika di luar bandar yang kita tahu kebanyakannya menumpang di sekolah, menumpang di rumah, dan kita hendak mencari apa yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, modal insan. Daripada GPNN ini dapat kita mengeluarkan modal insan yang baik. Sekiranya boleh, kita minta juga guru-guru yang untuk melatih anak-anak ini diberi kursus, diberi seminar yang berpatutan, supaya benar-benar melahirkan mereka ini sebagai modal insan untuk masa depan kita. Terima kasih. Ya Tuan Dipertua, ini berkaitan dengan pembangunan modal insan. Sudah, saya hanya berkata berkaitan dengan mengintegrasi, memberi kesadaran kepada anak-anak kita tentang perpaduan dan integrasi. Jadi saya berpendapat soalan ini haruslah dikemukakan kepada Kementerian berkenaan. Tuan Yang Dipertua, tahun 2013 amat signifikan dalam konteks persejarahan tanah air kerana ganap 50 tahun penubuhan negara. Tanah air tercinta kita Malaysia. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional mahu turut serta dalam merayakan 50 tahun penubuhan Malaysia dengan berlatarkan kepada pencapaian cabaran dan dilema yang lahir apa yang sudah dirasai sehingga ke hari ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanya di Dewan Yang Mulia ini. Selepas 50 tahun pembentukan Malaysia, berapakah sebenarnya antara ahli-ahli yang berhormat tahu mengenai batu sumpah peringatan di Keningau? Yaitu tempat saya. Mungkin hanya segelintir saja daripada kita mengetahui tentang perkara ini. Pada ketika itu saya masih kecil lagi, berumur 12 atau 13 tahun. Bila peristiwa bersejarah ini berlaku dan tidak begitu faham mengenai kepentingan batu sumpah ini. Untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, batu sumpah ini masih berada kekal di hadapan pusat pentadbiran daerah di Keningau. Batu sumpah peringatan Keningau dengan izin. An oath stone to acknowledge Sabahan acceptance to be part of what we call Malaysia today. Batu sumpah peringatan ini yang kini berusia 50 tahun dengan beratnya lebih 2 tan merupakan satu simbolik yang mempamerkan syarat-syarat yang telah dipersetujui penduduk pribumi Sabah
untuk menerima gagasan Malaysia. 3. Janji dengan izin. The guarantees given by the government of Malaya at the time to Sabah in 1963 telah diukir di batu sumpah tersebut, yaitu pertama, agama bebas dalam Sabah. Kedua, tanah-tanah dalam Sabah dikuasai oleh kerajaan Sabah. Dan ketiga, adat istiadat anak rakyat Sabah dihormati dan dipelihara oleh kerajaan. Dan sebaliknya, penduduk di pendalaman Sabah menjanjikan kesetiaan mereka kepada kerajaan Malaysia. Batu sumpah ini adalah suatu peringatan kepada kita semua bahawasanya rakyat Sabah hanya bersetuju untuk menjadi sebahagian daripada Malaysia apabila dijamin oleh kerajaan persekutuan ke semua 3 perkara yang terpahat atas batu sumpah peringatan Keningau akan dihormati dan termaktub dalam perlembagaan. Janji dan jaminan ini harus kita sama-sama hormati dan dipertahankan oleh semua pihak untuk selama-lamanya. Tuan Dipertua, saya percaya ini tentu sekali akan menjadi asas yang kukuh kepada proses pemantapan perpaduan antara Sabah dan Sarawak dengan semenanjungnya. Selanjutnya, Tuan Yang Dipertua, YB Bagan ingin mengetahui kenapa dalam budget. Penjelasan. Nanti ya. YB Bagan ingin mengetahui kenapa dalam budget 2014 tidak disebut seberang usaha dasar rekonsiliasi nasional oleh kerajaan. Saya habiskan dia dulu. Inisiatif atau dasar berkaitan dengannya memang tidak disebut secara khusus di dalam budget 2014, tetapi ia telah terangkum di dalam inisiatif memelihara, mengukuh, dan meningkatkan perpaduan dan integrasi nasional di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Untuk memastikan inisiatif penyatuan nasional ini diberi tumpuan dan lebih berstruktur, kerajaan telah menubuhkan sebuah badan yang dikenali dengan nama Majlis Konsultatif Perpaduan Nasional atau National Unity Consultative Council yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat pada Menteri pada 25 hari bulan ini. Majlis ini dianggotai oleh wakil-wakil daripada berbagai pihak yang berbilang kaum seperti ahli-ahli akademik, pemimpin badan-badan bukan kerajaan, para belia, ahli korporat, serta ahli-ahli politik termasuklah dari pihak pembangkang. Ya, Yang Berhormat. Makasih Yang Berhormat Menteri. Saya mohon penjelasan. Yang Berhormat menyatakan tentang batu sumpah di Keningau, yaitu salah satu syarat-syarat persetujuan rakyat Sabah untuk bersama-sama membentuk sebuah negara maju baru yang bernama Malaysia. Termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Pertanyaan saya Yang Berhormat Tan Sri Menteri ialah, pada pendapat Yang Berhormat sebagai Menteri yang bertanggung jawab tentang perpaduan di negara ini, adakah semua syarat-syarat itu masih dilaksanakan dengan baik? Ataupun adakah syarat-syarat ini sudah dicemari pada pendapat Yang Berhormat? Dan jika sekiranya ada syarat-syarat yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, apakah langkah-langkah Yang Berhormat akan ambil selaku Menteri yang bertanggung jawab tentang hal-hal perpaduan dan keharmonian hubungan kaum di negara ini? Terima kasih. Ya, Tuan Yang Tertua, apa yang saya katakan sebentar tadi itu ialah hanya memberi peringatan kepada kita semua bahwa adanya batu sumpah yang mungkin banyak orang tidak tahu.
ada batu sumpah yang dilakukan oleh rakyat pendalaman yang meminta supaya ketiga-tiga perkara yang saya katakan tadi itu dapat dijaga dan dipelihara. Nah, saya percaya ahli yang berhormat itu merupakan sebagai wakil rakyat juga dan telah menilai apa yang berlaku selama ini dan masa kini. Jadi saya percaya pertanyaan yang ahli yang berhormat sebentar tadi itu biarlah yang berhormat sendiri membicarakannya dan boleh menjawab dia sendiri. Itu saja saya punya jawaban. Tuan yang dipertua, YB Kutaraja membangkitkan isu perpaduan nasional dan mempersoalkan mengapa kerajaan menggunakan terma pemerkasaan orang Melayu tetapi tidak menggunakan tema pemerkasaan rakyat yang memerlukan. Yang berhormat mengatakan ianya seolah-olah melagah-lagahkan rakyat karena akan ada rakyat yang mungkin kecil hati. Sebenarnya untuk maklumatnya yang berhormat Kutaraja, perkataan yang digunakan yaitu pemerkasaan masyarakat Bumiputra dan bukannya Melayu sahaja. Bila perkataan Bumiputra digunakan, ia juga merangkumi masyarakat di Sabah dan Sarawak, yaitu Kadazan, Dusun, Murut, Iban, Melanau, dan lain-lain lagi dari Sabah dan Sarawak. Tanggapan kebiasaan apabila perkataan Bumiputra digunakan untuk merujuk hanya kepada kaum Melayu adalah kurang tepat. Pencapaian sosioekonomi masyarakat Bumiputra, terutamanya golongan Bumiputra minoriti di Sabah dan Sarawak, masih di tahap yang rendah berbanding dengan kaum-kaum yang lain. Kerajaan akan terus memperkasahkan kedudukan sosioekonomi mereka secara berterusan. Walau bagaimanapun pada masa yang sama, pihak kerajaan di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak akan terus melindungi kepentingan sosioekonomi kaum-kaum yang lain. Oleh itu dasar pihak kerajaan ini tidak boleh dianggap sebagai dasar yang menggugat penyatuan nasional. Sebaliknya, dasar ini boleh dianggap sebagai dasar yang dibuat berlandaskan prinsip keadilan sosioekonomi yang wajar dan rasional. Dengan izin, the Bumiputra Economic Agenda will not benefit just one community. It will ripple out throughout the wider economy. Di sini saya ingin membaca ungkapan daripada Temuduga Perdana Menteri kita. Dengan CNN baru-baru ini, dengan izin beliau berkata, "It is all about having a long-term vision for the country. And we are committed to that. And if you want long-term stability, you must make sure that the majority of the people are not marginalized. Having said that, we do cater as well in a very inclusive manner, in a very inclusive way for the small minorities." Selanjutnya beliau mengatakan bahawa we are not racist at all. My priority is to ensure peace and harmony in Malaysia. That is uppermost in my mind. Dengan izin, tegasnya kerajaan komited membantu semua golongan masyarakat. Persepsi yang melabelkan kerajaan sebagai rasis dan mengamalkan dasar diskriminasi berasaskan kaum adalah tidak benar sama sekali. Tuan Dipertua, saya ingin mengambil kesempatan di sini. Ini sebagai sebuah penggulungan. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk meramal
merakamkan penghargaan kepada YB Saratok yang telah menyentuh mengenai isu solidariti rakyat. Saya amat bersetuju dengan hujah beliau semasa perbahasan bajet 2014 pada tempoh hari. Dengan izin Tuan Speaker, I come from the state where it is acknowledged through various research works that ethnic tolerance in Sabah and Sarawak is high due to the fact of extensive interactions in daily lives which lead to openness in having relationship across religion and ethnicity. Maka saya berpendapat integrasi dan perpaduan unity rakyat Sabah dan Sarawak harus sentiasa menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat di negara kita, terutamanya dengan menjadikan Sabah dan Sarawak sebagai model aspirasi satu Malaysia. Penerimaan tahap keterangkuman berupaya mengekalkan keamanan dan keharmonian sosial tanpa mengira kaum, agama, budaya dan ideologi politik di kalangan rakyat terutamanya dari wilayah Sabah dan Sarawak bagi membina asas kepercayaan dan kesepaduan kehidupan masyarakat berbagai etnik di Sabah dan Sarawak yang hidup dalam suasana harmoni dan sejahtera, menerima dan menghormati kepelbagaian dalam masyarakatnya menjadi contoh terbaik pemupukan perpaduan. Di kebanyakan kampung-kampung dan di kawasan-kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak, masyarakat berbilang etnik dan agama hidup bersama. Malahan terdapat di sesetengah tempat masjid dan gereja dibina bersebelahan. Saya dengan ikhlas meminta supaya kita di sebelah sini dari Semenanjung berhenti mengekspor elemen-elemen negatif ke Sabah dan Sarawak. Sebaliknya mengimport elemen-elemen positif seperti toleransi, keterbukaan dan nilai penerimaan yang tinggi dari Sabah dan Sarawak untuk terus memantapkan tahap perpaduan negara kita. Bagi melanjutkan usaha memantapkan perpaduan sedia ada untuk tempoh 50 tahun yang akan datang, penghayatan gagasan satu Malaysia berasaskan kepada merayakan kepelbagaian budaya dan adat rasam di kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dengan izin unity in diversity haruslah menjadi tonggak utama dalam pembentukan identitas nasional di kalangan rakyat kita. Kepelbagaian budaya dan adat rasam di kalangan masyarakat perlu difahami, dihormati dan dihargai oleh setiap individu tanpa mengira latar belakang agama dan sosial budaya kaum masing-masing. Saya juga ingin mengingatkan diri saya sendiri, sebelah sini ataupun sebelah sana, kepada semua pihak supaya tidak memperlikihkan isu-isu keagamaan yang boleh menggugat perpaduan nasional yang telah terbina sekian lama. Semua pihak harus lebih sensitif dan dalam mengeluarkan atau membuat kenyataan yang boleh menyinggung perasaan atau melakukan hati orang atau melukakan hati orang lain dalam hal-hal berkaitan dengan agama. Saya menyeru dan merayu dan memohon kepada semua pihak supaya tidak mempolitikkan sebarang perkara-perkara yang sensitif yang berkaitan dengan keagamaan dan boleh mengancam unity rakyat. Setiap kita sama ada di dalam maupun di luar Dewan yang mulia ini harus bersama-sama mempertahankan kesatuan rakyat dan memastikan Malaysia sentiasa berada dalam keadaan yang aman dan harmoni. Perpaduan nasional bukan hanya tanggungjawab pihak-pihak tertentu sahaja. Sebaliknya, perpaduan adalah tanggungjawab kita semua. Tanpa perpaduan, negara kita sukar membangun, lebih-lebih lagi untuk mencapai status negara maju. Malaysia perlu bergerak maju ke hadapan dan perpaduan rakyat adalah landasan utama kepada kemajuan negara kita. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, Tuan Speaker,
dalam penggulungan budget 2014, saya ingin berkongsi dengan ahli-ahli yang berhormat di Dewan yang mulia ini dengan suatu ungkapan daripada ucapan. Kalau saya tidak silap, mungkin dialah menteri pertama yang menjaga perpaduan dan integrasi nasional. Pada tanggal 10 hari bulan Julai tahun 57, ketika pembentangan usul pengubalan perlembagaan di Majlis Perundangan Persekutuan dengan izin. We have got to be careful. We have got to remember that a cry, if it is wrongly made, will be followed by counter cry. That suspicion begets suspicion, and trust begets trust. This is a country of various communities brought together by political, social, and economic reasons. Let us live together as brothers. The traditions of Malaya are the highest traditions. The tradition of brotherhood, of happy and peaceful living amongst others. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Selangor.